Apa yang menarik dalam sinema minggu ini? Kita roll VT. Hello Malaysia, apa khabar semua? Selamat berhujung minggu. Sekarang ni anda semua bersama dengan saya Natasha Sharmin dalam sinema #ini sinemaku. Baiklah, Tasha rasa kan mesti kau sekarang ni tengah seronok duduk kat rumah bersama dengan ahli keluarga yang tersayang. Dan yang penting sekali, Tasha nak pesan, kena jaga apa? SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang pertama untuk episod kali ini di mana Tasha nak bawa anda semua ke set filem Barbarian Invasion. Mesti semua tertanya apa ada kat situ. Tasha pun tertanya juga, jadi jom kita saksikan. 我自己不太知道怎么去定位这个电影，我自己的说法跟定位是 "It's a personal film, it's about me looking for myself"。我是野蛮人入侵的导演，然后同时也在里面演叫李圆满的。 Jadi pengarah dan sekaligus diperkenalkan sebagai Lee Yoon Moon, iaitu watak utama cerita ini, garapan Tan Choi Mui, nyata bawa pengertian tersendiri. Filem pendek Oi Wei Seng ini membawa ke kemaman Terengganu merakam pembikinan Barbarian Invasion terbitan Da Huang Pictures yang baru ini meraih juri Grand Prix pada anugerah Golden Goblet di pentas berprestij Festival Filem Shanghai ke-24. Dan bagaimana ia bermula dengan rancangannya ke Thailand untuk menulis cerita tergendala disebabkan anaknya. 所以要把我小孩带去，所以整个计划其实被打乱，还有点侥幸说可能可以带他去，然后我还是可以去这些武馆训练，然后可以拍点什么东西，然后发现完全不可能，小孩进到去那些武馆就大哭啊、打人啊什么那些。我那时候也还在写剧本，都是乱拍乱写，然后后来整个故事就变成我跟小孩子的那个 拉扯，所以那时候把片子的名字改成《野蛮人入侵》。 Dengan pengarah filem terkenal Malaysia, Wu Mingjin sebagai produser dan menampilkan pelakon seperti Pitio, Bron Palare dan James Lee, Barbarian Invasion membawakan konflik seorang pelakon seni mempertahankan diri. Setelah meninggalkan dunia lakonan untuk menjadi ibu, dia kembali berlakon selepas perkahwinannya runtuh. 我是演员、歌手，我也拍电影、做导演啊，做监制。那么 Roger 这个角色我觉得蛮有趣，因为他是一个很有经验的导演，已经拍了9部片，真正有算成功的呢只有2部。那么那2部都是由小满来做主演，就是木那一个人。在肯慢慢拍戏的时候，张子富第一天到的时候是拍我跟 Bron。 张子富他一到的时候，他就坐在那个 mon 旁边，然后他就开始拿那个 walkie talkie 来指导我们。他就真的是一个完全是一个导演，他就会走过来车那边抓着 Bron， 然后还拍了他一下 Be a man。那个时候我会发现，哎，到底这个是 Roger 还是张子富？这个我现在在跟谁讲话？細埠仔嘅教拳嘅師傅 Master 羅師傅，咁樣我間中咧都會有演下呢啲角色嘅。有時如果係朋友嘅電影需要到呢啲角色，我都會參與咯。其實佢打唔打得呢啲係冇人知道，因為佢係一個好講得嘅。第一個規則，拿学武来當修行的，就是它當作是一個打坐的方法。學武是最讓你察覺自己的身體的吧？看到眼睛的吧？看到。 学武因为你有对打和这些，它有那个危险性，所以它有一点那个 survivor 的那种，你在什么时候要做什么。前期的时候，其实把大部分的时间花在武术训练上面，训练的最多的是巴西柔术。 Barbarian Invasion dihasilkan pada kos RM643,000 dengan sokongan Kementerian Komunikasi Multimedia dan Finas menerusi dana kandungan digital. Filem ketiga Cui Mui ini turut dibiayai syarikat filem China Heaven Pictures dan Hong Kong International Film Festival Society di bawah projek Back to Basics, A Love Supreme. Terang bulan dikali wajah timpu kata yalah mati. Jangan percaya mulutnya
tahniah kita ucapkan kepada kesemua tim filem Barbarian Invasion kerana telah berjaya meraih juri Grand Prix di anugerah Golden Goblet Festival Filem Antarabangsa Shanghai yang ke-24. Seronok kan? Okey, kalau Tasha pun mesti Tasha rasa seronok kot dapat anugerah tu kan secara peringkat antarabangsa ni. Okey, sekarang ni kita masih berada di musim pandemik COVID-19 dan banyak perniagaan-perniagaan terjejas disebabkan virus tersebut. Dan salah satunya ialah penutupan panggung wayang di mana filem Dendam Kesuma patut ditayangkan pada Hari Raya Aidilfitri yang lalu. Sekarang ni kita nak tanya pendapat pengarah filem tersebut iaitu Jeffrey Rizal untuk mengupas isu ini. Jadi jom kita ke Zoom in. Macam-macam perkara pelik yang berlaku. Dendam Kesuma seharusnya ke pawagam pada Hari Raya lalu. Namun filem seram terbitan Rich Plus Media itu dibatalkan 4 hari sebelum penayangan berikutan pelaksanaan PKP 3.0 yang memerlukan pawagam ditutup. Tapi itu bukan penangguhan kali pertama. Akui penerbitnya, Jeffrey Rizal yang juga pengarah dan pelakon utama, rumah produksi kecil sepertinya paling terkesan dengan situasi ini. Saya sebagai penerbit terikat produksi yang kecil, sudah tentu terkesan dari segi semangat dan juga kewangan. Filem ini sepatutnya ditayangkan pada bulan April, lepas PKP kita postpone ke bulan Mac, PKP dan kita postpone ke bulan Mei. Sudah 3 kali postpone. Semangat saya itu agak tergugat. Akan tetapi kita sebagai rakyat Malaysia kita terpaksa akurlah kepada perintah kerajaan. Industri perfilman akan terus berjalan walaupun kita masih lagi dalam isu COVID-19. Penggambaran ataupun apa pun jenis aktiviti yang dijalankan untuk aktiviti perfilman akan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Akan tetapi sebagai penerbit saya rasa modal untuk projek-projek akan datang tidaklah akan begitu besar memandangkan SOP yang dikenakan oleh kerajaan. Industri akan terus berjalan, penerbit akan terus mengeluarkan filem. Mereka akan lebih berjaga-jagalah dari segi modal. Mungkin sebelum ni mereka sanggup keluarkan 5-10 juta. Mungkin kali ini 1 juta ataupun maybe lebih rendah daripada 1 juta. Pengarah Javed Nizar melihat pawagam yang sepi apabila filemnya 77 ditayangkan pada awal kelonggaran operasi diberi kepada pawagam selepas PKP fasa terdahulu. Kalau kita lihat industri perfilman ketika ini pada zaman COVID ini dan menurun, kebanyakan penggiat-penggiat seni dalam ada masalah, dalamnya masalah kewangan, masalah ekonomi disebabkan kita tidak berpeluang untuk melakukan penggambaran. Ini adalah satu faktor yang teruk yang boleh dikatakan sebagai salah satu masalah kepada industri kreatif ini. Jika PKP diteruskan dan juga jika pandemik COVID terus melanda negara kita, keadaan ini akan menjadi semakin buruk dan ramai di kalangan penggiat industri kreatif terpaksa mencari alternatif lain untuk mencari rezeki lah. Kita berharap agar pandemik COVID-19 ini dapat selesai dengan cepat dan keseluruhan dunia industri kreatif ini kembali maju dan kembali meriah seperti dulu lagi. Kala platform digital dilihat sebagai pilihan ekoran penutupan pawagam, pengusaha pawagam bagaimanapun tidak seharusnya diketepikan terus. Kalau semua penerbit filem semua lari ke platform digital, matilah pawagam. Penggiat filem saya hendaklah bersama-sama dengan pawagam di dalam kita menangani isu COVID-19. Saya rasa kita masih lagi selamat untuk ke pawagam andainya atau sekiranya kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Menonton filem di rumah secara digital dan menonton filem di pawagam berbeza. Dan tentunya disokong pelaksanaan inisiatif seperti pemberian dana oleh kerajaan menerusi FINAS atau kempen Jom Support Local Film 2021 yang dicetuskan antaranya oleh Golden Screen Cinema dan Astro Shaw. Jom Support Local Film ini satu usaha yang baik yang saya rasa dilakukan oleh TSC kerana ia memberi ruang untuk filem-filem tempatan ditayangkan di pawagam ketika zaman COVID ini lah. Satu, ini adalah peluang untuk penonton melihat filem-filem terbaik dan peluang tempatan di sinema. So, jadi ini satu usaha yang baik, usaha yang bagus dan memberi peluang kepada industri kreatif untuk terus maju di dalam negara kita. Bintang Hollywood kelahiran Malaysia Tan Sri Michelle Yeoh kembali dengan gerakan memukau seni mempertahankan diri sebagai mentor Shang-Chi lakonan Simu Liu dalam filem terbaru Marvel Shang-Chi and the Legends of Ten Rings.
Ia didedahkan Marvel menerusi trailer filem mengenai adiwira Asia itu yang menampilkan Yeo sebagai Jiang Nan selain kemunculan Abomination, watak antagonis yang kali terakhir dilihat muncul di dalam The Incredible Hulk berlawan dengan Benedict Wong daripada Doctor Strange. Diarahkan oleh Destin Daniel Cretton, filem yang turut menampilkan bintang Hong Kong Tony Leung sebagai Wenwu itu dijadual ditayangkan pada September nanti. Filem Narikal mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa selepas diumumkan filem cerita terbaik, manakala pengarahnya RMS Sara sebagai pengarah terbaik pada Festival Filem Tamil Norway 2021 di Oslo pada 15 Jun 2021. Festival edisi ke-12 itu turut menyaksikan sebuah lagi filem Malaysia, Pakati Po, meraih anugerah pelakon lelaki dan wanita terbaik masing-masing menerusi Katil Rave dan Shantini Anthony. Kedua-dua Narikal dan Pakati Po merupakan penerima dana kandungan digital Finas. J2J Retribusi, filem aksi pertama tempatan, tahun ini mencatat sejarah manis apabila menjengah Brunei menerusi 8 pawagamnya pada 24 Jun 2021 susulan penayangan di platform penseriman Disney Plus Hotstar bermula 1 Jun lalu. Diarahkan oleh Nazrul Ashraf Mahzan dan Nazim Shah, filem yang pertama kali mempertemukan pelakon terkenal Zul Arifin dan Allahyarham Ashraf Sinclair yang memegang watak antagonis itu merupakan sequel filem J Revolusi yang ditayangkan pada 2017. J2J Retribusi yang menjalani penggambaran di Johor Bahru turut dibintangi Amelia Henderson, Datuk Roshamno dan pelakon Cina Chen Yiming. Syabas dan tahniah daripada Finas buat pembikin filem terbabit. Pelakon Frederick Lee meraih pencalonan bagi persembahan terbaik oleh pelakon pada Anugerah Festival TV dan Filem New York 2021 menerusi lakonannya sebagai Jia He, seorang pembunuh bersiri dalam drama jenayah Singapura 13 episod Mind's Eye. Anak jatim Melaka berusia 44 tahun itu yang juga adik pelakon terkenal Christopher Lee dikenali dengan watak antagonis dan kini mencipta nama di Taiwan selain Singapura. Anak Johor Yo Yan Yan bakal menyertai bintang Hollywood Tom Hardy dan Forest Whitaker selain Timothy Olyphant dan Justin Conwell dalam drama thriller aksi Netflix Havoc arahan Gareth Evans. Drama mengenai korupsi, sindiket dadah dan usaha seorang detektif menyelamatkan anak seorang ahli politik itu bakal meluaskan lagi langkah Yo yang pernah dinobat pelakon wanita terbaik pada anugerah Golden Horse ke-56 di Taipei sebelum ini. Takziah buat keluarga pelakon kelahiran Sarawak Mendiang Hanson Tambi atau lebih dikenali sebagai Chris Hans yang dilaporkan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak di Kuching akibat jangkitan COVID-19 pada 23 Jun 2021. Mendiang yang juga pengarah dan penerbit berusia 56 tahun. Moga keluarga Mendiang tabah berdepan ujian ini. Pada 28 Jun 2021, industri seni turut dikejutkan dengan pemergian kartunis Syari Sulong di Banting Selangor akibat komplikasi buah pinggang. Allahyarham berusia 48 tahun. Menggunakan nama Ai, Allahyarham dikenali dengan siri Aku Hidup Dalam Blues dan Aber pada pertengahan 90-an yang pernah disiarkan di majalah Ujang. Allahyarham juga merupakan pelakon suara untuk watak Sing dan Arba bagi animasi Yusof Santorian. Moga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Al-Fatihah. Bekas pemain bes kumpulan Spider, Tony Iskandar Alberto, dilaporkan meninggal dunia pada awal pagi 30 Jun 2021. Allahyarham berusia 51 tahun. Turut dikenali sebagai penerbit dan komposer, Allahyarham yang memeluk Islam pada 2004 ditemui tidak sedarkan diri dalam biliknya di studio Luncai Emas di Sungai Buloh milik komposer Dato' M. Nasir. Moga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Al-Fatihah. Kau pernah tolak cintaku, kau tak percaya padaku. Finas memperkasa penontonan khazanah kandungan negara melalui retrospektif dalam usaha menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Penayangan dokumentari menerusi program kerjasama Finas bernama ini eksklusif di Bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam.
Siapa tidak kenal dengan Putra Amaris atau nama sebenarnya Muhammad Amran bin Haji Ismail? Mula aktif dalam bidang lakonan sejak tahun 2005 sehingga kini telah melakonkan lebih dari 40 buah drama. Jadi untuk segmen casting minggu ini, kita mendekati Putra Amaris. Mula-mula menceburi bidang lakonan sebenarnya daripada habis sekolah. Habis sekolah saya dah start berlakon. Sebenarnya sebelum berlakon drama, saya berlakon untuk iklan TV komersial. Dapatlah watak kecil-kecil, watak ekstra sebenarnya. Saya mula daripada ekstra. Apa agaknya pengalaman berlakon yang Amaris tidak boleh lupa? Tak silap saya dengan Mak London direct untuk saya punya drama 13 episod saya hero. Time tu saya kosong. Tak ada knowledge tentang acting, skill saya tak ada. Team production dan juga Mak London sendiri bagi saya watak tu, kepercayaan dan tanggungjawab untuk saya galas. Subhanallah, saya rasa macam saya buatlah tapi sebenarnya knowledge tu kosong. Saya bismillahirrahmanirrahim. Memang kena marah je lah masa tu. Memang kita tak tahu sangat tapi saya belajar. We learn from experience. Secara amnya, apa yang wajib Nazira tahu, Fatih dah tak macam dulu lagi. Watak yang paling saya suka dalam drama TV3, Patahnya Sebelah Sayap dan juga Nahu Rindu. TV3 saya dengan Arya Zafril, dengan Umi Nazira. Sebab apa saya suka cerita tu? Sebab saya rasa cerita tu dia love story dan cerita tentang keagamaan tanpa ada orang kata suami isteri, couple. Tapi kita tak ada sentuh-menyentuh. Setiap pelakon ada watak yang mereka impikan. Jadi, apa agaknya watak idaman Amaris? Kalau ada rezeki, ada masa kekosongan, saya nak sangat watak. Kalau syuting tu watak-watak orang kampung yang betul-betul susah kehidupan dekat rumah flat ataupun rumah perkampungan yang dia daif, kehidupan dia yang sangat susah, dia ada family yang sangat ramai tapi dia tunggak utama. Saya nak sangat watak yang deep lah. Watak deep saya tak pernah dapat lagi. Kalau dapat watak yang tu, terbaik. Thank you Station TV, thank you director. Welcome back to Cinema. #ini Cinemaku masih bersama dengan anda. Saya Natasha Syamil. Okey, panjangkan nama I. Kita sebut pasal nama-nama ni. Sekarang ni kita nak beralih ke pelakon Amaris. Di mana kita tahu beliau telah tukar nama sebanyak 3 kali guys. Macam mana ni? I nak tukar nama I pun I fikir 10 kali. Okey, daripada namanya Amran Ismail pergi ke Amaris. Sekarang ni jadi Putra Amaris pula. Aduh, nasib baik tak puteri kan. Bergurau je Amaris, sorry. Okey, tapi beliau bukan saja je nak tukar nama sebanyak 3 kali tu. Ini semua adalah sebab untuk nampakkan namanya lebih komersial. Tak gitu. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya di mana kita nak ke segmen Icon. Kita nak bersama dengan seorang pelakon. Sebelum beliau jadi seorang pelakon, beliau adalah seorang penyanyi. Di mana beliau lebih dikenali di Indonesia. Tak lain tak bukan Baby Shima. Jadi jom kita bersama dengan beliau. Untuk segmen Ikon minggu ini, kita akan bersama selebriti yang tidak asing siapa lagi kalau bukan Baby Shima. Nama Baby Shima semakin terukir apabila dia memasuki pertandingan nyanyian di negara jiran iaitu Indonesia. Baby Shima juga banyak membuat lagu di negara jiran itu. Sekarang ini Baby Shima kelihatan agak aktif dalam bidang lakonan terutama untuk drama YouTube-nya. Tapi kita nak tahulah juga kan dari umur berapa Baby Shima mula masuk industri ya? Start menyanyi dari usia 19 tahun sampailah sekarang. Dan selama tu Shima banyak belajar seperti berlakon, menyanyi dan macam-macam lagi. Okey, sekarang ni Shima perbanyakkan konten-konten video di YouTube Baby Shima. Tak sabarnya aku nak tengok cermin. Tak sia-sia. Sebenarnya Shima suka semua sebab semua cerita ada pengajaran. So korang kena tengok, okey? Lepas tu korang dah tengok habis baru korang komen. Jangan komen dulu sebelum tengok. Ini yang selalu terjadi dekat YouTube Baby Shima. Pastikan tengok dulu sampai habis, lepas tu baru komen, okey? Okey, yang paling Shima suka lah. Yang paling Shima suka adalah cerita Nasi Kangkang dan juga Susuk. Sebab dalam cerita tu ada kisah sedih, duka, kecewa dan gembira dekat situ. So memang terlalu banyak pengajaran dekat situ. Yang belum tengok, korang kena tengok sekarang juga. Apa agaknya kata-kata Baby Shima kepada mereka yang terinspirasi dengan kejayaan Baby Shima sekarang ni? Korang kena teruskan apa yang korang minat. Jangan pernah rasa putus asa, kecewa. Okey, sekali korang kecewa dan putus asa, selamanya korang akan gagal. So kena sentiasa usaha dan yakin pada diri sendiri. Okay, bila kita tengok orang tu lebih berjaya pada kita, jangan kita rasa dengki dan iri pada dia. Kita contohi dia, okay? Dan kita yakin kita pun boleh jadi macam dia. Wanginya.
Alhamdulillah kalau ramai yang suka dan Shima harap semua orang tak rasa bosan untuk terus menonton dan jangan lupa untuk subscribe YouTube TV Shima. Okay? Kerajaan di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih memperuntukkan 100 juta ringgit Malaysia bagi membantu lebih 8,000 penggiat seni yang terkesan ekoran syarat Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan dalam bentuk kemudahan pembiayaan dan sokongan bantuan kewangan itu diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru ini. Peruntukan itu meliputi antaranya insentif penghasilan karya dan kandungan digital dan caruman perlindungan di bawah Perkeso. Sebanyak 81 syarikat produksi tempatan baru ini menerima makluman secara maya bagi surat tawaran dana kandungan digital membabitkan jumlah peruntukan hampir 47 juta. Majlis yang berlangsung secara dalam talian itu disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah. Surat tawaran dibuat menerusi 4 kategori dana termasuk bagi filem cereka dan program TV atau OTT kerjasama khas Astro. Siapa yang bakal merebut antara 22 kategori yang dipertandingkan pada Festival Filem Malaysia ke-31 atau FFM 31 Oktober nanti? Penyertaan masih dibuka sehingga 15 Julai 2021 untuk filem yang layak bertanding sekaligus meraih peluang dijulang sebagai filem terbaik kelak. Untuk butiran lanjut syarat penyertaan dan muat turun borang penyertaan FFM 31, sila layari www.finas.gov.my. Pengkarya media baru yang terarah menghasilkan konten bagi platform digital termasuk media sosial seperti TikTok kini dinaungi Pertubuhan Kandungan Kreatif Digital Malaysia atau DCAM yang menyaksikan pengarah terkenal Gas Abu Bakar dilantik sebagai Presiden. Penubuhan DCAM antara lain bagi merealisasikan inisiatif Road to Oscars yang digerakkan Finas dalam merangsang sektor industri kreatif. Termetabat kita angkat balik kisah-kisah duduk-duduk di Kedah dalam zaman 50-an 60-an dulu. Empat kali berjaya meloloskan diri daripada dikatan. Apalagi Muslihat Tad, Syamin dan Harry tiga bersahabat untuk melepaskan diri sekali lagi. Masuk Jawi adalah filem sulung terbitan Wondered Film Production mengenai kanak-kanak seraya mengangkat tradisi masyarakat utara pada Majlis Katan. Penerbit Wan Mahadzir Wan Abdullah mengimbau nostalgia menerusi filem komedi arahan Cik Mi ini. Termetabat kita angkat balik kisah-kisah duduk-duduk di Kedah dalam zaman 50-an 60-an dulu. Kisahnya budak-budak nak berkhatan ataupun nak bersunat. Cara berkhatan dulu macam majlis kahwin. Dia ada majlis kenduri kenara, dia ada mesyuarat. Ramai yang datang. Kadang-kadang ada yang sembelih lembu kebau pun ada. Kita tunjukkan budak-budak dulu ni walaupun dia berani, dia jenis-jenis budak-budak yang kahar, tapi bila nak masuk Jawi dengar bunyi Tok Mudin datang tu dia dah kecut perut dah. Masing-masing cara helah macam mana nak lepas diri. Cara tradisi Mudin dulu-dulu kita gunakan batang pisang. Budak tu akan duduk atas batang pisang, Tok Mudin akan jalankan tugas dia di situ, kemudian dia akan diangkat pula bawa pergi ke tempat ni lah. Itu yang istimewanya dulu-dulu punya masuk Jawi. Berlatar suasana kampung di Jitra Kedah, filem ini memperkenalkan Muhammad Haziman Amirul Rahman dan Muhammad Dafi sebagai terajuk utamanya, selain Ropi, Fendi Seman dan Zainul Ismail sebagai undangan. Kekuatan filem ni kita fokus utama sekali kepada lorat bahasa Kedah. Jarang orang gunakan lorat Kedah sebagai fokus utama dalam plot cerita tu. Dalam filem ni kita ambil 100% pelakon daripada Kedah yang boleh bercakap Kedah dengan spontan, dengan tak ada rasa kekok, tak ada apa. Itulah kehidupan cara cakap hari-hari. Dalam 2 minggu tu ada tim Pak Wan daripada Kedah, dia orang bagi macam kelas lakonan. Habis sekolah dia orang bawa masuk kelas lakonan. Di situ kita bagi skrip, lebih kurang 2 minggu dia orang praktis cara-cara lakonan. Kita bagi mood, cara feel, cara macam-macam lah kenaan dengan lakonan. Itu yang nampak dia orang menjadi. Masih berada di top 5 carta filem di Astro First pada minggu kedua penayangan. Apa agaknya yang menjadi tarikan filem Masuk Jawi? Kekuatan dia terletak kepada kanak-kanak yang 3 orang tadi. First time dia berlakon tapi Pak Wan rasa dia memang menjadi hebatlah lakonan dia orang ni. Dia orang bukan hebat di segi berlakon tu, tapi apa yang kita terapkan dalam watak perwatakan dia orang tu, itulah mainan dia orang hari-hari. Main dalam bendang, main kelebuk, pergi cari buah lah. Jadi bila kita suruh pegang watak tu dia tak rasa kekok. Itu yang kekuatan dia terletak pada 3 kanak-kanak ni.
Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Tasha dalam Cinema #IniCinemaku. Okey, sekarang ni Tasha nak pesankan anda semua kalau nak tahu lebih lanjut lagi mengenai Finas, boleh saja layari di www.finas.gov.my ataupun boleh saja layari ke Instagram dan Facebook Finas untuk aktiviti ataupun isu-isu yang terkini. Okey, tadi kita dah lihat filem Masuk Jawi yang diterbitkan oleh Wondered Film Production. Cerita kelakar tu mengenai kisah budak-budak pergi bersunat. Okey, dan pada anda semua yang nak tonton filem tersebut, boleh saja langgan ke Astro First dan anda boleh lihat di situ. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Hot Seat, di mana kita akan bersama dengan pengarah filem Prebet Sapu, iaitu Muzammil Rahman. Jadi jom kita bersama dengan beliau dalam segmen ini. Pengalaman peribadi dihadapkan tentang soal kematian dan cinta, berlainan agama yang mencorakkan perjalanan Prebet Sapu sehingga meraih perhatian dunia terhadap garapan Muzammil Rahman. Diterajui Amirul Effendi dan Mei Fen Lim, filem sulungnya ini juga dibarisi pelakon sehebat Brompalare dan Namron. Dipersembahkan sebagai sebuah filem hitam putih, Prebet Sapu yang baru ini ke Festival Filem Faiz di Udin, Itali, mengajak audiensnya menyelami kehidupan di kota metropolitan Kuala Lumpur. Lebih asyik menerusi pandangan watak utamanya yang menghidapi kondisi buta warna. Prebet Sapu ni cerita tentang bagaimana anak muda yang hidup di Kuala Lumpur berdepan dengan pelbagai masalah rumah, masalah duit dan masalah sosiopolitik. Watak-watak dalam filem ni dilihat terperangkap di dalam Kuala Lumpur. Ketika saya menulis skrip ni, saya memang membayangkan watak utamanya lah adalah Amirul Effendi. Waktu saya propose Amirul tu, saya siap beritahulah kalau Amirul tak nak terima untuk berlakon ni, maknanya saya tak boleh buat. Memang waktu tulis tu memang terbayangkan dia saja. Amirul adalah watak anak muda yang selepas kematian bapanya di kampung, dia duduk bandar, kemudian bapa dia meninggal di kampung, dia balik, dia kebumikan, dia dan kembali semula ke bandar dan dia memikirkan tentang hidupnya, dia memikirkan untuk membuat satu perubahan. Kenapa Prebet Sapu dipersembahkan sebagai filem hitam putih? Apa yang mahu disampaikan? Saya teringin nak tengok yang bagaimana Kuala Lumpur hari ini digambarkan dalam bentuk hitam putih. Hitam putih biasa filem lama. Bila saya tengok foto-foto, banyak fotografer terkenal di Malaysia, gambar hitam putih tu nampak lebih dramatik, ada unsur-unsur yang menarik. Keduanya, sebab watak itu sendiri, saya meletakkan pewatakan dia sebagai seorang yang buta warna. Dalam filem ni juga bermain dengan isu hubungan antara kaum, antara agama. So saya nak melihat benda tu bagaimana semua benda ni sebenarnya grey area saja. So idea untuk cerita ni juga datang daripada Mei juga. Tu Mei berjumpa dengan saya, dia minta pendapat tentang projeknya lah. Kemudian dia cerita tentang kehidupannya, bagaimana dia struggle untuk menjadi seorang pelakon dan macam mana dia menggambarkan bahawa sebagai seorang Chinese Malaysia, dia rasa macam tak belong di Malaysia ni. So saya menggunakan sedikit pengalaman dia dan saya suntik dalam cerita ni tentang bagaimana seorang watak wanita Cina yang tinggal di Kuala Lumpur cuba untuk keluar daripada Kuala Lumpur sebab merasakan Malaysia ni bukan dia punya. Ditanya bagaimana kematian bapanya memberi kesan terhadapnya, ini jawab Muzammil. Arwah bapa saya meninggal pada 2011. Waktu tu dalam 3 hari saya perlu ke Filipina untuk mewakili Malaysia untuk workshop untuk young filmmaker. Waktu tu dia sakit. Bapa saya meninggal waktu saya di Filipina. So benda tu membuatkan semangat saya, kalau saya nak buat benda ni, saya kena buat sampai habis. Opening scene untuk filem Prebet Sapu adalah sebenarnya adalah cerita tentang saya dengan bapa saya sebenarnya. Bangun. Kita dah nak habis ni. Okey, cantik. Okey, sekarang ni kita nak ucapkan tahniah kepada filem Prebet Sapu kerana telah berjaya ke Udine, Itali untuk menyertai pertandingan Festival Filem Antarabangsa. Tasha doakan semoga selepas ini banyak lagi pembikin filem-filem tempatan kita berjaya untuk ke peringkat antarabangsa. Okey, sekarang ni Tasha nak kongsikan kepada anda semua info yang menarik kerana Finas sekarang ni secara rasminya membuka penyertaan untuk filem-filem tempatan yang layak dipertandingkan di Festival Filem Malaysia yang ke-31 ataupun FFM 31. Baiklah, sekarang ni festival filem tersebut akan dianjurkan pada Oktober ini nanti. Jadi, jom kita sama-sama memeriahkan lagi festival ini dengan menghantar penyertaan anda sebelum 15 Julai ini. Untuk butiran lanjut syarat penyertaan dan muat turun borang penyertaan, boleh saja ke pautan www.finas.gov.my. Sekian saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Okey? Dan pastikan anda semua jaga diri dan jangan ke mana-mana. Stay home and stay safe always. Selamat malam.
Jom kita saksikan sedikit sedutan filem Prebet Sapu arahan Muzamil Rahman. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan. Tapi tak semua percaya. Yang gagal, merangkap semua.